Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kali ini kita dapat bersama sekali lagi. Dan saya harap semua telah bersedia untuk kita teruskan pembelajaran kita pada sesi kali ini. Jadi untuk topik hari ini, saya akan menerangkan ataupun saya akan berkongsi berkenaan dengan tajuk yang cukup penting, yang sangat penting, iaitu berkenaan dengan sistem pendawaian elektrik. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan. Okey, kita mulakan dengan topik yang baru pada hari ini. Topik ni adalah satu topik yang sangat penting, okay, dan merupakan pengetahuan-pengetahuan basic yang semua orang perlu tahu sebelum menjalankan kerja-kerja amali ataupun kerja-kerja praktikal pendawaian elektrik. Okay, jadi untuk hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan sistem pendawaian. Okay. Sebelum tu, apa itu definisi untuk sistem pendawaian? Sistem pendawaian merupakan suatu pemasangan litar elektrik yang merangkumi pengalir, penebat, pelindung mekanikal dan aksesori elektrik. Jadi dalam satu sistem pendawaian elektrik, dia mesti mengandungi beberapa komponen. Antaranya yang dinyatakan mesti ada pengalir. Pengalir itu adalah merujuk kepada kabel itu sendiri, wire kuprum, penebat, okay, pelindung mekanikal, contohnya seperti ELCB, MCB, main switch, okay, dan juga aksesori elektrik yang lain, contohnya seperti switch, pemegang mentol dan lain-lain. Okay, dan sistem pendawaian ini dijalankan dengan berbagai-bagai cara mengikut jenis perlindungan mekanikal, keadaan pemasangan dan jenis penebat kabel yang digunakan. Jadi untuk nak melaksanakan sistem pendawaian ini ataupun untuk menentukan sistem pendawaian macam mana yang kita nak, okay, jadi jom kita tengok apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan sesuatu sistem pendawaian tersebut. Okay, di sini saya senaraikan lebih kurang ada 10 faktor pemilihan sistem pendawaian. Okey, yang pertama, kita pergi satu-satu. Yang pertama, okey, apa yang akan mempengaruhi sistem pendawaian? Maksudnya, sistem pendawaian yang macam mana yang perlu kita tentukan adalah bergantung pada faktor-faktor ini. Yang pertama, jenis beban yang hendak dipasang. Jadi untuk memilih sesuatu sistem pendawaian, kita kena tengok faktor beban yang kita nak pasang. Adakah mempunyai arus yang besar, kecil, pegun ataupun mudah alih. Yang kedua juga keadaan tempat pemasangan. Kita juga kena tengok tempat kita nak buat pendawaian, macam mana keadaan tempat tersebut. Adakah dekat jenis bangunan lama, adakah untuk bangunan lama ataupun bangunan baru, struktur bangunan tu kayu ke, simen ke, itu kita kena kenal pasti. Yang ketiga, jenis voltan bekalan. Kita juga kena kenal pasti sama ada pendawaian kita ini melibatkan bekalan satu fasa, voltan satu fasa ataupun voltan tiga fasa. Yang keempat, masa menyiapkan. Ini juga sangat penting kerana kita perlu ada sesuatu tempoh masa ataupun masa untuk kita siapkan projek pendawaian kita itu. Jadi faktor masa ini mempengaruhi kualiti dan juga untung rugi sesuatu pendawaian tersebut. Jadi semestinya lah merugikan jika disiapkan lewat. Yang kelima, kekemasan dan kecantikan mengikut kehendak pengguna. Yang keenam, keadaan sekeliling, sama ada keadaan khusus ataupun lembap ataupun kawasan tempat tersebut berminyak dan lain-lain. Yang ketujuh, perubahan dan penambahan litar akan datang, dan kita kena ambil kira sama ada pendawaian yang kita nak buat ni kekal ataupun sementara ataupun akan ditambah lagi pada masa akan datang. Yang kelapan, tempoh ketahanan pemasangan. Okay, dan kita juga kena ambil kira tempoh yang pemasangan yang kita nak buat tu untuk sementara atau kekal ataupun untuk tempoh lama ataupun tempoh yang sementara. Kos perbelanjaan. Sesuatu pendawaian itu bergantung kepada apa alat-alat yang kita nak pakai. Jadi kemudahan untuk dapatkan pekerja dan juga alat ganti. Dan yang ke-10 adalah keselamatan dan kelulusan. Semestinya sesuatu pendawaian tu kita mesti menjamin keselamatannya, kelulusan daripada TMB ataupun JKR, Jabatan Kerja Raya. Okay, dan di sini saya kelaskan beberapa jenis-jenis sistem pendawaian.
Kita ada banyak jenis-jenis sistem pendawaian. Antara yang saya akan fokuskan adalah 5, iaitu yang pertama adalah sistem pendawaian permukaan, yang kedua sistem pendawaian tersembunyi, yang ketiga sistem pendawaian salur, yang keempat sistem pendawaian sesalur ataupun trunking, yang kelima sistem pendawaian pembuluh iaitu conduit. Okey, yang kelima ini saya akan huraikan selepas ini. Di samping itu kita juga ada jenis-jenis sistem pendawaian lain. Contohnya sistem pendawaian catenary, sistem pendawaian ampaian grid, sistem pendawaian bumi sepusat, sistem pendawaian tupai, sistem pendawaian yang bertebatkan bahan galian. Ada banyak lagi. Okey, tapi saya akan fokuskan kepada 5 yang tadi. Jadi kita akan pergi satu persatu. Kita mulakan dengan sistem pendawaian permukaan. Okey, macam mana sistem pendawaian permukaan tu? Kita boleh tengok pada gambar ni. Okey, ini adalah satu sistem pendawaian permukaan di mana pendawaian itu dijalankan di atas sesuatu permukaan. Contohnya suatu permukaan boleh jadi atas dinding batu ataupun dinding kayu, okey, dan pengguna akan nampak pendawaian tersebut. Okey, ini antara jenis sistem pendawaian. Jadi dekat sini kita boleh nampak kabel-kabel yang digunakan, dan juga tambahan lain adalah klip yang digunakan untuk mengikat kabel-kabel tersebut. Okey, huraiannya, sistem pendawaian permukaan ialah satu sistem di mana kabel-kabel digunakan dalam sesuatu pemasangan yang dipasang pada permukaan dinding atau siling tanpa sebarang perlindungan tambahan. Dan kabel-kabel yang kita guna ni, kita akan pasang di atas suatu permukaan macam saya katakan tadi, sama ada dinding batu ataupun dinding kayu. Okey, dan dia tiada perlindungan yang lain. Okey, maksudnya dia tiada casing, dia tiada maknanya kabel tersebut tidak dilindungi oleh pelindung-pelindung yang lain. Pemasangan permukaan pendawaian tidak sesuai pada permukaan yang terdiri daripada bahan jenis logam. Dan pendawaian permukaan ini tidak sesuai sekiranya kita gunakan pada permukaan yang daripada logam. Okay, dan sebab kita tahu bahawa logam tu pengalir, jadi merupakan satu benda sesuatu yang sangat bahaya sekiranya pendawaian permukaan kita buat atas dinding logam. Okey. Kabel yang digunakan mestilah dari jenis yang mempunyai tebatan berlapis, PVC. Okey, di sini kita dapat kabel yang digunakan dia ada 2 lapis, iaitu PVC dan PVC. 2 lapis PVC kerana kabel ini terdedah kepada kerosakan mekanikal. Contohnya seperti hentakan ataupun terkena hirisan atau benda-benda lain yang boleh merosakkan kabel. Sistem pendawaian ini sesuai di tempat yang mana suhu di sekelilingnya tidak melebihi 65 darjah Celsius. Okey, seterusnya kita pergi pada pendawaian tersembunyi. Apa itu pendawaian tersembunyi? Kabel-kabel litar dipasang di dalam dinding atau siling dan tidak kelihatan langsung kecuali penghujung kabel yang digunakan untuk sambungan ke terminal aksesori. Berbeza dengan pendawaian permukaan, okay, pendawaian tersembunyi ini di mana pendawaian ataupun kabel-kabel yang digunakan disembunyikan. Kabel ini berada di dalam dinding dan telah disimenkan, okay, untuk melindungi kabel tersebut. Pendawaian ini dibuat ketika peringkat pembinaan bangunan sebelum kerja-kerja menurap simen dilakukan, dan semestinya kerja-kerja untuk pendawaian tersembunyi ini dibuat pada proses awal pembinaan sesuatu bangunan sebelum proses menurap simen dilakukan. Pendawaian tersembunyi ini kita kategorikan, kita pecahkan kepada 2 jenis, iaitu kabel bertebat dan juga pembuluh. Okay? Jadi sama ada kita boleh tengok daripada gambar ni, yang tersembunyi boleh terdiri daripada kabel dan disimenkan, ataupun yang kedua iaitu jenis pembuluh. Kabel ini dimasukkan dalam pembuluh iaitu conduit, okay, dan kemudian baru disimenkan. Okey, ini adalah 2 jenis pendawaian tersembunyi. Next, kita pergi kepada sistem pendawaian pembuluh iaitu conduit. Sistem yang menggunakan conduit kita boleh kategori kepada 2, iaitu kategori conduit GI, okay, iaitu conduit jenis logam ataupun PVC, dan akan dipasang ke dinding atau sebagainya dan di dalamnya akan disalurkan kabel. Pembuluh ni merupakan satu pelindung, iaitu dia boleh jadi
pembuluh jenis logam ataupun pembuluh jenis PVC, di mana kita akan masukkan wire-wire yang kita gunakan ke dalam pembuluh tersebut untuk melindungi kabel-kabel kita. Jadi sistem pendawaian ini boleh dipasang sama ada secara permukaan ataupun tersembunyi. Dan pembuluh yang kita pakai ni kita boleh gunakan sama ada di atas permukaan ataupun kita sembunyikan di dalam dinding, iaitu menggunakan sistem pendawaian tersembunyi. Bilangan kabel yang dipasang dalam satu pembuluh hendaklah mengikut faktor ruang, iaitu tidak melebihi 40 darjah Celsius. Dan kabel-kabel yang dimasukkan, kita kena pastikan di dalam pembuluh tu masih mempunyai ruang kosong, iaitu anggaran lebih kurang mesti ada 40% ruang kosong di dalam pembuluh. Dawai pancing ataupun fish tape digunakan untuk menarik kabel ke dalam pembuluh, dan di sini kita akan gunakan dawai pancing ataupun kita panggil fish tape, di mana fish tape ni kita gunakan untuk tarik kabel di dalam pembuluh. Dipasang di tempat yang terdapat bahaya kerosakan mekanik, terdedah kepada tindakan kimia, cecair dan di luar bangunan. Contohnya kilang-kilang perusahaan, makmal, bengkel dan sebagainya. Jenis pembuluh bukan logam, PVC. Okey, PVC ni adalah polyvinyl klorida ataupun dengan bahasa lainnya plastik lah, ataupun pembuluh logam dan juga pembuluh polilentur. Iaitu pembuluh polilentur ada sama ada dalam bentuk logam ataupun dalam bentuk PVC. Okey, ini adalah contoh gambar sistem pendawaian pembuluh conduit. Okey, sebelah kiri ni adalah gambar untuk sistem pendawaian pembuluh jenis PVC, iaitu plastik, okey, berwarna putih ni. Okey, dan yang kedua sebelah kanan ini adalah sistem pendawaian pembuluh conduit, iaitu jenis logam, iaitu GI, galvanized ion. Sistem pendawaian seterusnya adalah sistem pendawaian sesalo ataupun kita panggil sebagai trunking. Sesalo menggunakan sesalo logam atau bahan penebat PVC. Pada kebiasaannya bersegi empat dan dipasang secara menegak atau mendatar di permukaan dinding. Sesalo ataupun trunking ni, saya boleh katakan kita panggil dia sebagai casing. Ia berbentuk segi empat, sama ada dia boleh jadi dalam bentuk sama ada casing ni ataupun trunking ni dalam bentuk logam ataupun PVC. Dan di mana di dalamnya terdapat kabel-kabel dan berfungsi untuk melindung kabel tersebut. Sistem ini dapat menampung kabel yang banyak di sesuatu pemasangan yang besar, di samping dapat memberikan perlindungan mekanik. Biasanya sistem pendawaian trunking ni melibatkan kabel-kabel ataupun wayar-wayar yang sangat banyak. Sistem ini biasanya digunakan pada pemasangan dalam bangunan-bangunan yang besar seperti kilang, sekolah, bengkel, pejabat dan tempat yang melibatkan banyak kabel litar dan bahaya mekanik. Faktor ruang sistem pendawaian sesalo ialah 45%. Bagi pendawaian sesalo trunking ni, kita kena pastikan ruangan kosong yang ada dalam trunking lebih kurang anggarannya dalam 45%. Ini adalah contoh gambar pendawaian trunking, iaitu contohnya kita tengok trunking yang berwarna oranye ni adalah jenis logam, dan trunking yang berwarna putih ini adalah jenis PVC. Okey, dan trunking ni biasanya digunakan ketika sesuatu pendawaian itu melibatkan kabel-kabel yang banyak. Okey, kita boleh tengok pada empat gambar ni. Ini adalah merupakan sistem pendawaian sesalo trunking. Kemudian kita ada juga sistem pendawaian salur, merupakan suatu sistem yang menggunakan salur logam atau bahan penebat dan dipasang di bawah lantai ketika peringkat awal bangunan. Bezanya dengan sesalo trunking tadi, sistem pendawaian salur ni melibatkan salur yang kita tanam di bawah lantai. Okey, dan biasanya kita akan buat pendawaian salur ni pada peringkat awal pembinaan sesuatu bangunan. Kabel ini ditanam 750 mm ke dalam tanah bagi kabel voltan rendah dan 1000 mm bagi kabel voltan tinggi. Dijalankan apabila kawasan dari tiang dan talian bersimpang siur banyak bangunan ataupun tanaman. Dan biasanya kita gunakan untuk pendawaian salur ni bila melibatkan suatu kawasan yang sangat crowded, iaitu kita boleh tengok tiang ataupun talian dia bersimpang siur. Okey, dan banyak halangan untuk kita nak lalui. Jadi kita akan gunakan sistem pendawaian salur. Kita akan tanam pendawaian ni
di bawah lantai. Kabel yang ditanam di dalam tanah mesti dilapik dengan batu atau sebarang tanda yang dapat memberikan amaran tentang kewujudan kabel tersebut. Ini adalah contoh sistem pendawaian salur. Dan kita tengok pada sistem ini dilakukan sebelum sesuatu bangunan itu naik. Dan tanah permukaan akan dikorek, akan dikorek untuk membuat saluran kepada laluan sesalur bagi sistem pendawaian salur ini. Ada beberapa contoh gambar ni. Itu adalah 5 jenis sistem pendawaian yang biasa dijalankan. Kemudian saya akan terangkan berkenaan dengan lukisan lita. Apa itu lukisan lita? Lukisan lita adalah satu perkara yang penting, sesuatu lukisan yang semua pelajar perlu tahu sebelum menjalankan kerja-kerja pendawaian. Sebelum menjalankan kerja-kerja amali pendawaian. Kita ada 3 jenis lukisan lita. Yang pertama kita ada rajah lita. Rajah lita adalah, ataupun saya boleh panggil dia sebagai wiring diagram, di mana pada rajah lita ini menunjukkan secara umumnya di mana kedudukan lampu, di mana kedudukan switch. Kita ada wire, laluan wire, dan juga DB ataupun peti fuse agihan. Itu adalah rajah lita. Maknanya gambar rajah lita ni adalah lebih umum berbanding dengan rajah-rajah lita yang lain. Yang kedua adalah lita skematik. Lita skematik akan menunjukkan simbol sesuatu komponen, aksesori ataupun peralatan elektrik yang kita gunakan. Contohnya dekat sini, di mana wire itu dilabelkan iaitu dengan L dan juga N, live dan juga neutral, dan switch adalah menggunakan simbol switch, dan juga mentol juga menggunakan simbol mentol. Dan ini kita panggil sebagai lita skematik. Jenis lukisan lita yang ketiga adalah lita pendawaian. Lita pendawaian ini adalah lebih detail maklumatnya. Di mana pada lita pendawaian ini akan menunjukkan semua jenis kabel ataupun lita yang kita pakai, dan termasuk juga warna-warna. Contohnya, pada distribution box DB, kita menggunakan 3 kabel iaitu live, neutral dan juga earth, di mana setiap laluan live, neutral dan earth akan ditunjukkan satu persatu daripada setiap laluan switch dan juga lampu-lampu yang perlu dilaluinya. Dan sistem pendawaian sebenar ataupun kerja-kerja praktikal akan mengikut lukisan lita pendawai ini. Jadi kita ada 3 jenis lukisan lita, iaitu yang pertama rajah lita, yang kedua lita skematik, dan yang ketiga lita pendawaian. Saya harap ketiga-tiga jenis lita ini anda akan dapat bezakan, dan anda semestinya mesti tahu melukis ketiga-tiga jenis lukisan lita ini. Di samping tu, kod warna kabel juga sangat penting. Jadi setiap kabel-kabel dalam pendawaian elektrik mempunyai maksud-maksudnya yang tertentu. Contohnya, bagi kabel live ataupun kabel hidup, akan menggunakan warna merah, kuning atau coklat. Neutral sama ada hitam atau biru. Earth ataupun bumi akan menggunakan warna hijau ataupun warna hijau kuning. Setiap kod warna ini adalah sangat penting untuk kita menentukan fungsi sistem pendawaian tersebut. Dan kod warna ini juga akan memudahkan kita bila kita nak buat troubleshooting ataupun kita nak membuat tambahan sistem pendawaian pada masa akan datang. Kerana jika kita gunakan satu warna kabel saja, contohnya kita guna hitam saja, sekiranya akan datang berlaku di suatu masalah, maka sangat susah untuk kita nak detect ataupun kita nak troubleshooting apa masalah terhadap sistem pendawaian tersebut. Bagi pelajar-pelajar yang mengambil bidang kejuruteraan elektrik ini, mesti seorang yang tidak buta warna. Adakah anda buta warna? Kerana jika anda buta warna, jadi anda akan melihat kabel, contohnya seperti dalam gambar ni, anda akan keliru yang mana warna merah, yang mana warna biru, yang mana warna hijau, yang mana warna kuning. Jadi merupakan satu kesukaran pada anda
untuk menjalankan sesuatu kerja-kerja praktikal, dan perkara ni dipandang serius kerana ianya boleh mendatangkan bahaya, bahaya kepada sesuatu sistem pendawaian dan juga kepada pengguna. Dalam sistem pendawaian kita ada beberapa jenis litar. Dalam sistem pendawaian kita ada dua jenis litar yang penting, iaitu yang pertama kita ada litar pencahayaan ataupun litar lampu. Yang kedua kita ada litar kuasa ataupun soket keluaran. Jadi saya uraikan sedikit berkenaan dengan litar pencahayaan ataupun litar lampu. Litar pencahayaan ataupun litar lampu. Untuk litar lampu ni kita perlu menggunakan saiz kabel 1.25 mm ataupun 1.5 mm, dan kebiasaannya kita akan pakai 1.5 mm, 3 ataupun 7 lebar, dan kabel ni adalah kabel jenis kuprum dan disalut dengan PVK ataupun PVC, polyvinyl chloride. Setiap 1 litar lampu tidak melebihi 10 poin ataupun 10 mata, iaitu lampu dan kipas. Kadaran alat pelindung yang digunakan mesti tidak melebihi 6 ampere. Sama ada fuse ataupun MCB. Dan biasanya kita akan gunakan untuk litar pencahayaan, litar lampu ni, kita akan gunakan MCB 6M. Dan untuk litar kuasa ataupun soket keluaran, saiz kabel 2.5 mm, iaitu lebih besar daripada litar lampu tadi, 7 lembar. Terbagi, dan litar kuasa ni terbagi pada dua jenis, iaitu litar jejari dan juga litar gelang. Nanti kita akan tengok lebih detail macam mana rupa litar jejari dan macam mana rupa litar gelang. Kita pergi dulu kepada litar pencahayaan ataupun litar lampu. Ini adalah contoh litar lampu. Di mana antara yang terlibat dalam litar lampu ni semestinya lampu dan juga suis. Dan biasanya DB lah. DB sebagai sumber bekalan. Ini adalah contoh litar lampu. Jadi sebelum menjalankan kerja-kerja pemasangan ataupun kerja-kerja pendawaian litar lampu, kita perlu mengenal pasti apa aksesori-aksesori yang akan digunakan pakai dalam litar pencahayaan ataupun litar lampu. Antaranya yang penting adalah pemegang lampu. Pemegang lampu kita ada 3 jenis, iaitu kita ada jenis batten, pendant dan juga screw addition. Ini adalah jenis screw addition, di mana mentol tu kita boleh masuk seperti screw, kita boleh pusing dia. Dan ini adalah pemegang lampu pendant. Juga kita, masuk dan kita boleh pusing. Kita pusingkan dia, pusing sedikit untuk lockkan dia. Dan juga ini adalah jenis pemegang lampu batten. Ada wire bersama pemegang lampu ini. Kita juga perlu kenal apa itu row ceiling. Ini adalah row ceiling. Dan juga tapaknya. Row ceiling ni kita akan lekatkan pada ceiling, sebelum disambungkan dengan pemegang lampu. Dan biasanya row ceiling ni kita akan pasangnya bersama dengan pemegang lampu batten. Aksesori lain yang sangat penting untuk anda tahu adalah suis lampu. Ini adalah suis lampu. Semua orang biasa tengok suis lampu ni. Suis lampu boleh jadi ada satu geng, iaitu satu je, ataupun berkembar, kita panggil 2 geng, 3 geng, 4 geng. Dan ini adalah pada permukaan sebelah hadapannya yang kita nampak. Tetapi untuk melakukan pendawaian suis lampu ni, kita perlu tahu jenis-jenis suis lampu yang ada. Jenis suis lampu kita ada 3 jenis suis lampu, iaitu kita ada suis satu hala. Yang pertama ni, yang atas ni adalah suis satu hala, satu kutub satu hala, ataupun suis 2 hala, satu kutub 2 hala, dan yang ketiga suis perantaraan, 2 kutub 2 hala. Dan di setiap satu suis ni ada terminal-terminal yang tersendiri. Contohnya, suis satu hala ada 2 terminal yang telah dilabel di belakangnya, iaitu dengan label C dan juga L1. Bagi suis 2 hala kita ada 3 terminal yang dilabel, iaitu C, L1 dan L2. Dan suis perantaraan ada 4 terminal yang telah dilabel, iaitu dilabel dengan L1, L2, L3 dan juga L4. Ini adalah lebih detail.
contoh macam mana labelnya adalah bagi switch satu hala, okey, C iaitu mewakili common. Okey, common bermaksud kabel yang datang daripada bekalan perlu masuk ke dalam C, common. Kemudian pada L1 akan pergi kepada load, iaitu load 1. Okey, bagi switch dua hala kita ada C, satu C dan juga L1 dan juga L2. Okey, bermaksud kat sini ada 3 terminal. Dan switch perantara di sini, okey, ada 4 terminal. Okey, seperti yang telah saya terangkan tadi. Okey, seterusnya kita akan pergi pada litar akhir kuasa. Litar soket alih keluar BS1363 standardnya adalah terdiri daripada dua jenis litar, iaitu litar jenis jejari dan juga litar gelang. Untuk litar kuasa, anda mesti ingat kita ada dua jenis, iaitu litar jejari dan litar gelang. Anda mesti dapat bezakan kedua-dua ini. Saya akan pergi satu persatu. Okey, ini adalah contoh litar kuasa, di mana litar kuasa ini aksesorinya yang biasa kita pakai adalah soket keluaran, soket outlet. Okey, ini adalah soket keluaran ataupun soket outlet yang biasa kita tengok di rumah, di mana di sinilah kita akan sambung peralatan-peralatan elektrik kita akan sambung plug tripping bersama dengan soket ini. Ini adalah litar kuasa. Bagaimana pula dengan aksesori litar kuasa? Okay. Untuk litar kuasa yang diperlukan adalah soket keluaran. Ini adalah soket keluaran jenis 13 ampere. Okay. Di mana lubangnya adalah lubang segi 4. Dan kita juga ada soket keluaran 15 ampere, iaitu lubang trippingnya adalah berbentuk bulat, dan ini khusus kepada load yang mempunyai kuasa yang lebih tinggi, iaitu contohnya seperti penghawa dingin dan juga pemanas air, iaitu water heater. Dan di sebelah dalamnya, di sebelah belakangnya, okey, bagi soket keluaran ni ada 3 terminal di sini, iaitu terminal live dilabelkan dengan L, terminal E, earth ataupun bumi, dan dilabel dengan N, iaitu neutral. Dan setiap sambungan wire live, neutral dan earth, okey, adalah sangat penting disambung tepat mengikut setiap label ini. Okey, saya akan huraikan berkenaan dengan litar jejari. Apa itu litar jejari? Peraturan IEE ke-16 menetapkan bilangan soket alih keluar bergantung kepada keluasan lantai bilik, saiz pengalih dan kadar perlindungan. Litar ini mesti dikawal oleh alat perlindungan sama ada fuse atau MCB. Kabel yang digunakan ialah kabel jenis tembaga bersalut PVC dan saiz kabel mestilah tidak kurang daripada 2.5 mm. Okey, litar jari perlunya ada MCB. Okey, saiz MCB bergantung kepada keluasan lantai bilik dan juga saiz pengalih. Dan kebiasaannya bagi litar jejari kita akan menggunakan kabel tidak kurang daripada 2.5 mm. Bagaimana pula dengan litar gelang ataupun kita panggil sebagai ring circuit? Konduktor litar membentuk suatu gelang berterusan bermula dari punca bekalan litar akhir ke beberapa poin soket alih keluar dan balik semula ke punca bekalan. Bagi litar gelang ini, bagi sistem pendawaian litar gelang ini ataupun pengalih akan bermula daripada punca bekalan, okey, dan akan pergi kepada soket keluaran dan akhirnya dia akan kembali kepada punca bekalan. Itu kita panggil sebagai litar gelang. Nanti kita akan tengok macam mana gambar rajahnya. Peraturan IEE telah menetapkan litar gelang hanya boleh dipasang pada kawasan yang tidak melebihi 100 meter persegi. Jumlah bilangan soket yang boleh dipasang pada litar gelang tidak terhad. Okay, jadi untuk litar gelang ni bilangan soket keluaran adalah tidak terhad. Okay, bergantung kepada tapi dengan syarat ruangan tersebut tidak melebihi 100 meter persegi. Walau bagaimanapun, jumlah arus yang digunakan mesti tidak melebihi kadar arus fuse yang mengawal litar berkenaan. Jumlah spur ataupun suluh bagi satu litar gelang tidak melebihi bilangan soket. Suluh ataupun spur ni adalah cabang ataupun pendawaian tambahan daripada pendawaian asal litar gelang.
Kadaran alat pelindungan arus lebih ialah 30 M ataupun 32 M. Dan biasanya untuk litar gelang ni kita akan pakai MCB 32 M sebagai pelindung arus. Saiz kabel yang digunakan mesti tidak kurang daripada 2.5 mm. Okey, ini adalah perbezaan antara litar jejari radial circuit dan juga litar gelang ring circuit. Okey, contohnya kita tengok dekat sini. Okey, gambar yang pertama dan kedua adalah litar jejari, di mana dia akan bermula daripada punca bekalan. Okey, earth, neutral dan live. Okey, akan terus kepada soket keluaran, iaitu soket outlet, dan kabel ini akan berakhir di soket outlet. Okey, sama juga pada gambar yang kedua. Okey, kita ada dua soket keluaran di sini, iaitu punca bekalan earth, neutral dan juga live akan melalui soket outlet pertama dan akan terus kepada soket outlet kedua, dan kabel ini akan berakhir di soket outlet kedua. Ini adalah litar kuasa jenis jejari. Okey, bagi litar gelang pula, okey, kita tengok daripada punca bekalan E, neutral dan live. Okey, dia akan melalui soket yang pertama, soket keluaran yang pertama, kemudian terus kepada soket keluaran yang kedua, terus kepada soket keluaran yang ketiga, kemudian seterusnya soket keluaran keempat, soket keluaran yang kelima, dan akhir sekali soket keluaran yang keenam. Dan untuk litar gelang ni, kabel ini tidak berakhir di sini, tetapi dia akan terus kembali kepada bekalan. Okey, jadi ini adalah litar kuasa jenis gelang. Jadi saya harap anda semua dapat membezakan antara litar jejari dan juga litar gelang. Okey, dan kita boleh tengok dekat sini. Ini adalah perbezaan lain. Okey, ini adalah jenis yang atas ni adalah jenis jejari. Okey, di mana pada punca bekalan hanya ada tiga wire keluaran. Okey, dan dia akan berakhir di lampu L4. Untuk litar gelang ni, kita akan tengok, okey, akan keluar 3 kabel. Okey, akan melalui ke semua 4 soket outlet ni, dan akhir sekali dia akan masuk kembali kepada punca bekalan. Jadi di punca bekalan akan ada 6 kabel di sini. Okey, itu adalah antara perbezaan antara litar jejari dan juga litar gelang. Jadi, macam mana? Okey, inilah perkongsian saya berkenaan dengan sistem pendawaian elektrik yang anda semua perlu tahu sebelum kita menjalankan kerja-kerja pendawaian. Okey, dan anda mesti dapat bezakan jenis-jenis sistem pendawaian. Saya juga telah terangkan macam mana cara untuk melukis ataupun membaca lukisan litar pendawaian. Dan kita juga ada litar pencahayaan ataupun litar lampu dan juga litar kuasa. Jadi saya harap anda semua dapat teliti, catat poin-poin penting dalam perkongsian saya ini, kerana kita akan gunakan maklumat atau pengetahuan ini ke dalam kerja-kerja amali yang sebenar. Okey, saya harap semua orang boleh ulang kaji balik, boleh tengok balik video ni. Okey, sekiranya ada masalah boleh berhubung dengan saya, dan saya harap sebelum kita menjalankan kerja-kerja amali, anda semua faham. Itu saja untuk kali ini sebelum kita meneruskan dengan kerja-kerja amali. Okey, dan juga sebelum kita meneruskan dengan sesi-sesi teori yang seterusnya. Okey, jadi itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.